Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 7.44 pagi kami memulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Malaysia kesal dengan tindakan beberapa negara barat yang tidak beri tumpuan terhadap isu kemanusiaan penduduk di Gaza. Jelas Perdana Menteri, itu antara perkara yang disuarakan beliau ketika mengadakan pertemuan dengan Presiden Turki semasa lawatan kerja ke Istanbul. Pertemuan dua hal itu turut bincangkan isu perdagangan dan soal kerjasama memberi manfaat kepada Malaysia dan Turki. Selepas bertemu Presiden Erdogan, Perdana Menteri meneruskan lawatan kerja 2 hari ke Mesir. Beliau tiba di lapangan terbang antarabangsa Kahirah pukul 8.16 malam waktu tempatan. Beliau dijadual mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi di Istana Al-Ittihadiyah. Fokus utama kunjungan itu bagi membincangkan usaha bersama kedua-dua negara dalam menyumbang penyelesaian krisis Palestin-Israel yang semakin meruncing. Apa yang berlaku pada rakyat Palestin perlu diambil iktibar. Perdana Menteri menyeru golongan muda mempersiapkan diri mengangkat darjat martabat ummah menerusi kekuatan akidah, akhlak dan sahsiah. Juga meliputi keterampilan disiplin dan ilmu dalam pelbagai bidang. Beliau juga sekali lagi menegaskan serangan Israel terhadap rakyat Palestin di Gaza perlu dihentikan segera, terutama terhadap golongan wanita dan kanak-kanak. Sementara itu, Malaysia dan Arab Saudi telah menguatkan tekad untuk terus menyelaras dan meningkatkan usaha dalam menjaga keamanan, kestabilan serta keselamatan antarabangsa. Demikian menurut kenyataan bersama yang dikeluarkan selepas lawatan Perdana Menteri ke negara itu pada Sabtu. Ia merupakan salah satu daripada banyak pencapaian hasil pertemuan antara Datuk Seri Anwar dan Putera Mahkota serta Perdana Menteri Arab Saudi. Anak jati Kemaman akan diutamakan sebagai calon BN bagi PRK Kemaman Disember nanti. Menurut pengerusi BN, parti telah memperoleh beberapa nama. Penyenaraian akan dibuat beberapa hari lagi. Keputusan calon yang akan bertanding akan ditetapkan 2 atau 3 hari sebelum penamaan calon pada 18 November. KPDN akan laksana program bintis Pasar Rahmah mulai tahun depan. Pemangku menterinya berkata itu antara inisiatif tambah baik program jualan rahmah sekaligus memastikan manfaatnya terus dinikmati golongan sasar di seluruh negara. Setakat ini, 2,723 siri program jualan rahmah telah dianjurkan. Program jualan Malaysia merekodkan nilai jualan sektor peruncitan bercecah RM661 bilion sekaligus melebihi sasaran awal RM500 bilion. Menurut Timbalan Menteri KPDN, 302,522 premis perniagaan mengadakan jualan murah sepanjang tahun berbanding 300,000 premis yang disasarkan. Subsidi bersasar, langkah tepat untuk pastikan bantuan sampai kepada golongan sasar. Timbalan Menteri Kewangan 2 berkata ia juga dapat mengelakkan ketirisan. Jelasnya fokus kerajaan adalah memastikan wang subsidi digunakan pada landasan betul yang berteraskan kesejahteraan rakyat dan hasil penjimatan dapat disalurkan semula untuk perkhidmatan lain. Satu pelan tindakan kesihatan mental untuk kanak-kanak dan remaja akan dibangunkan. Ia bagi mengatasi peningkatan kes kesihatan mental melibatkan golongan itu. Menteri Kesihatan berkata, berdasarkan laporan tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi, 424,000 kanak-kanak di negara ini mengalami isu kesihatan mental sepanjang tahun lepas. Trend ini dilihat semakin meningkat pasca COVID-19. Tawar pengajian kepada pelajar lulus subjek asas dan layak. KPT meminta setiap universiti awam mempertimbang perkara tersebut supaya golongan itu tidak tercicir pengajian. Menterinya berkata pihak universiti boleh beri tawaran pengajian kepada pelajar sekiranya mereka tidak dapat tawaran UPU. Penjelasan pihak TikTok tidak memuaskan. Menteri KKD berkata pihaknya terima aduan pengguna aplikasi itu berhubung kandungan membabitkan isu konflik di Palestin disekat oleh platform tersebut. Justeru pihaknya akan meminta garis panduan Wisma Putra dan berjumpa pihak TikTok. Lebih 5,000 warga kota sertai Perhimpunan Solidariti Buat Palestin di Dataran Merdeka. Perhimpunan Anjuran Viva Palestina Malaysia dan MyCare bertujuan tingkatkan kesedaran terhadap krisis kemanusiaan yang dihadapi rakyat Palestin ketika ini.
11 individu ditahan dalam serbuan pusat panggilan sindiket pelacuran antarabangsa di Bayan Baru. Sindiket didalangi anak dan ibu itu beroperasi secara dalam talian dan mengaut untung sehingga RM1 juta sebulan. Ketua Polis Daerah Barat Daya berkata operasi dibuat selepas terima aduan awam. Sindiket telah beroperasi sejak Disember 2021. Suspek turut jalankan urus niaga menerusi laman sesawan melibatkan pelacur dan pelanggan di Australia. Polis pantau rapi perjudian membabitkan pertaruhan keputusan PRK Jepak yang akan diadakan pada 4 November nanti. Menurut Pesuruhjaya Polis Sarawak, siasatan akan dilaksana berdasarkan undang-undang ditetapkan. Setakat ini, polis belum menerima sebarang laporan berkaitan kegiatan berkenaan. Abai anak lelaki hingga alami malnutrisi. Seorang lelaki 37 tahun dan teman wanitanya 39 tahun mengaku bersalah di Mahkamah Session Johor Bahru. Perbuatan dilakukan dari Julai hingga Oktober lalu. Tertuduh wanita turut berdepan pertuduhan mendatangkan kecederaan fizikal pada tangan kanak-kanak berusia 7 tahun itu. Namun dia tidak mengaku bersalah. Hakim menetapkan 21 November bagi sebutan fakta, jatuh hukum dan sebutan semula kes. Sama remaja dalam lift pada 15 Oktober lalu. Seorang lelaki tempatan mengaku bersalah di Mahkamah Session Johor Bahru. Tertuduh didakwa menyamun telefon bimbit bilik remaja lelaki berusia 14 tahun di dalam lift Blok A, Pansapuri, Desa Jaya, Jalan Bayu Puteri 2. Hakim tawarkan jaminan RM15,000 namun tertuduh menyatakan tidak mahu diikat jamin. Hakim tetapkan tarikh 20 November untuk sebutan fakta dan hukuman. Seorang warga emas maut selepas bot pancung dinaiki terbalik di Sungai Nenggiri, Kelantan. Mangsa berusia 65 tahun ditemukan lemas. Ketika kejadian, mangsa bersama seorang rakan keluar mencari ikan. Ketua Polis Daerah Gua Musang berkata mangsa meninggal dunia di lokasi kejadian. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. 3 PPS dibuka di Sik Kedah berikutan banjir kilat susulan hujan sejak lewat petang semalam. Pegawai Pertahanan Awam Daerah Sik memaklumkan PPS terbabit ialah Surau Kampung Belimbing, Sekolah Kebangsaan Cepir dan PAS Tanjung Belit. Setakat pukul 2 pagi tadi, 48 orang daripada 16 keluarga ditempatkan di kesemua PPS yang dibuka tengah malam tadi. Program Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih beri peluang kepada semua murid memperoleh pendidikan berkualiti. Ketua Pengarah Pendidikan berkata, Kementerian Pendidikan komited pastikan semua kanak-kanak terutama mereka yang telah lama tercicir dalam pembelajaran arus perdana mendapat pendidikan. Di Sabah, KPM memilih SK Sembulan untuk melaksanakan program ini. Kerajaan Negeri Sembilan bakal melatih lebih ramai pemandu komuniti dalam kalangan penduduk setempat. Dia bagi memperkasa industri pelancongan di negeri tersebut. Exko Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Negeri Sembilan berkata antara sasarannya adalah penjaja dan peniaga di kawasan tumpuan pelancong. Mereka akan didedahkan dengan lebih meluas pengetahuan elemen menarik negeri supaya dapat disampaikan kepada pelancong. Lebih 150 usahawan di Melaka berjaya meningkatkan pendapatan melalui latihan keusahawanan di Pusat Ekonomi Digital PD. Timbalan Exco Sains, Teknologi, Inovasi dan Komunikasi Digital Negeri berkata ia berjaya meningkatkan taraf sosioekonomi usahawan, terutamanya usahawan luar bandar. Kejudan PD turut memberi ruang kepada usahawan baru menghadiri kelas usahawanan bagi mencipta lebih banyak peluang pekerjaan. 184,690 pokok berjaya ditanam dalam masa sehari di Johor, sekaligus menerima pengiktirafan Malaysia Book of Records. Exco Pelancongan, Alam Sekitar, Warisan dan Budaya Negeri Johor berkata penanaman melibatkan pelbagai spesies pokok seperti di hutan bernilai tinggi, ladang hutan, perhiasan dan lain-lain. 1,300 kilogram barangan kita semula berjaya dikumpul pada program Recycling Hunt 2023 di Alustar. Ia disertai 90 peserta terdiri daripada wakil media, warga kerja idaman dan Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SW Corp. Program beri kesedaran berhubung ke kutipan sisa pepejal dan pembersihan awam.
Prospek kerjasama dalam bidang pelaburan menerusi Dana Pelaburan Awam PIF Arab Saudi mendapat perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. PIF peranannya sama seperti Khazanah Nasional Berhad di Malaysia, bersetuju mengadakan kerjasama dengan Permodalan Nasional Berhad dan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. Datuk Seri Anwar menerima kunjungan hormat Gubernur PIF Arab Saudi Yasir Al-Rumayyan yang membincangkan perkara itu. Nilai ringgit akan kembali stabil dalam tempoh jangka panjang. Pakar ekonomi Profesor Dr. Barjoya Bardai berpandangan konflik yang berlaku ketika ini akan mula reda, berikutan aktiviti pelaburan akan kembali rancak. Sekaligus mengukuhkan nilai ringgit berbanding dolar Amerika. Namun beliau tidak menafikan krisis di Asia Barat dijangka terus mempengaruhi aliran ringgit untuk jangka pendek. RM600 juta kemudahan pembiayaan diperuntukkan bagi PKS bawah dana Bank Negara Malaysia. Antaranya meliputi segmen perusahaan mikro, agromakanan dan kemudahan peralihan karbon rendah. Penyediaannya sejajar langkah menyokong usahawan mendapatkan pembiayaan pada kadar kompetitif. Hampir RM4 bilion nilai transaksi pelaburan berjaya diperolehi hasil 4 hari sidang kemuncak perniagaan antarabangsa Selangor SIBS 2023. Menteri Besar Selangor berkata jumlah itu melepasi sasaran asal iaitu RM1.5 bilion. Beliau mahu tumpuan diberikan dalam menarik pelaburan berimpak tinggi. SIBS berikutkan kehadiran hampir 50,000 pengunjung dalam dan luar negara. Penguatkuasaan ditingkatkan dan tindakan tegas akan diambil. KSM dan KDN akan ambil langkah itu terhadap majikan yang gagal patuhi Undang-Undang Buruh dan Imigresen. Juga sebarang aktiviti penipuan yang dilakukan majikan semasa program rekalibrasi tenaga kerja. Menteri Sumber Manusia berkata, majikan dan agensi pekerjaan swasta yang melanggar undang-undang dan arahan kerajaan akan disenarai hitamkan. Kontrak niaga hadapan minyak sawit mentah MSM di Bursa Malaysia Derivatives dijangka mengekalkan momentum positif. Ini susulan permintaan yang lebih baik kepada minyak sawit mentah. Peniaga minyak sawit memaklumkan jangkaan bahawa ekspor negara meningkat sekaligus mengekalkan sentimen positif pasaran akan meletakkan dagangan berada pada tahap kukuh. Harga dijangka antara RM3,650 hingga RM3,901 tan. Pembangunan bakat menjadi agenda utama bagi Suruhanjaya Security SC. Ini kerana industri pasaran modal berdepan isu defisit bakat. Pengarah urusannya berkata, bakat muda semakin berkurang dan hampir 50% profesional pasaran modal berusia lebih 50 tahun. Selain itu, ketidakpadanan bakat turut menjadi cabaran SC. Profesional muda dilihat perlu lebih terdedah kepada aspek praktikal pasaran modal. Perkeso Kelantan berjaya tempatkan lebih 37,000 pencari kerja dalam sektor pekerjaan bagi tempoh 3 tahun sehingga September lalu. Pengarahnya berkata tahun ini Perkeso menyasarkan kira-kira 7,000 orang memperoleh pekerjaan. Setakat ini, lebih 5,000 orang telah berjaya dibantu. Kesemua mereka memperoleh pekerjaan dalam pelbagai sektor di negeri Kelantan maupun luar negeri itu. Sekurang-kurangnya 4,651 terkorban di Semenanjung Gaza akibat serangan tentera Zionis Israel setakat ini. Daripada jumlah itu, sebahagian mangsa adalah kanak-kanak, manakala hampir 10,000 lagi cedera. Pertahanan Awam Palestin memaklumkan mereka berdepan kekurangan peralatan untuk pencarian para syuhada. Lebih 1,000 mayat masih berada di bawah runtuhan. Lebih menyayat hati kelibat mayat kanak-kanak bergelimpangan di lokasi serangan. Tekanan terus diberi terhadap kekejaman rejim Israel. Rakyat Palestin di tepi barat berhimpun membantah serangan ke atas Gaza. Mereka kibarkan bendera Palestin, membawa sepanduk dan melaungkan slogan pertahankan nasib penduduk Gaza. Zionis Israel tanpa belas ihsan terus mengebom Gaza meskipun usaha diplomatik telah digerakkan bagi pelaksanaan gencatan senjata yang membolehkan warga asing kembali ke negara asal selain membuka laluan bantuan disalur ke Gaza. Baik, saudara, Kantar 744 berakhir di sini. Saya Azabudin Hussein, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.